Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman bertemakan rakan setugas Naila Huda bagi umat Islam di Malaysia dan juga di mana-mana saja anda berada. Selamat menyambut bulan Ramadan. Mula hari ini kita akan berpuasa. Jangan pada tengah hari kita membuka periuk-periuk di dapur itu ataupun memesan makanan melalui rider dan sebagainya. Okey, seperti biasa di awal pagi ini kami akan bawakan perkembangan terkini berkaitan dengan COVID-19. Penting untuk kita tahu mengenai perkembangan ini. Dan semalam kita ada beberapa berita yang sangat-sangat penting untuk kita lalui dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Okey, kita akan mulakan hari ini dengan angka yang agak mengerikan, iaitu COVID-19 di seluruh dunia kini merekodkan 187,000 angka kematian pada awal pagi ini. Dan ia merekodkan pertambahan 5,000 kematian dalam tempoh hanya 24 jam. Dan ini adalah data Johns Hopkins University. Kini sebanyak 4 negara mempunyai kes maut melebihi 20,000 dan Amerika kekal sebagai negara yang mempunyai angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang mencecah 40,000 dengan keseluruhan 47,000 kes. Negara angka Sam itu merekodkan pertambahan lebih 1,000 kematian dalam tempoh 24 jam. Ini diikuti dengan Itali yang mencatatkan pertambahan lebih 400 kematian dengan jumlah keseluruhan 25,500 kematian. Manakala Sepanyol pula menjadi negara paling teruk yang nombor 3 dengan pertambahan lebih 457 korban sekaligus jumlah keseluruhan 22,157. Dan dalam pada itu Perancis pula merekodkan pertambahan 556 kes kematian dan secara keseluruhannya 21,856 kematian. UK, United Kingdom pula mencatatkan pertambahan lebih 700 korban baru dan secara keseluruhannya 18,738 kematian. Kalau kita lihat kebanyakan negara-negara di Eropah yang terjejas terus sejak sebulan lalu mula menunjukkan angka kematian yang semakin menurun hari ke hari. Dan kalau kita lihat hari ini Itali buat kali pertamanya macam di Malaysia juga jumlah pesakit mereka yang sembuh kini telah pun melebihi daripada jumlah mereka yang dijangkiti pada hari Rabu sehingga Khamis. Okey, baiklah. Dalam pada itu Naila, mungkin kita nak melihat kepada angka jangkitan COVID-19 seluruh dunia. Ya, angka kes positif di seluruh dunia juga mencatatkan peningkatan yang telah pun mencecah 2.68 juta setakat awal pagi ini. Kita juga lihat data Johns Hopkins University yang menunjukkan pertambahan lebih 60,000 kes jangkitan baru dalam tempoh 24 jam dan kini ada 7 buah negara yang mempunyai angka positif melebihi 100,000. Sepanyol kini menyertai Amerika Syarikat untuk berada dalam kelompok negara mempunyai kes positif melepasi angka 200,000 dengan keseluruhannya 213,000 kes. Sepanyol mencatatkan peningkatan melebihi 4,000 kes baru. Dan Amerika Syarikat masih lagi kekal menjadi paling teruk terjejas dengan mencatatkan lebih 856,000 kes, pertambahan lebih 17,000 kes baru. Sementara itu, Itali dan Perancis pula kini masing-masing mencatatkan 189,000 kes dan 157,000 kes secara keseluruhan. Manakala Jerman dan United Kingdom mencatatkan angka positif melebihi 100,000 juga dengan 151,000 dan 139,000 kes baru. Dalam pada itu, Turki hari ini melepasi angka 100,000 kes baru dengan keseluruhannya 101,000 kes, pertambahan sebanyak lebih 3,000 kes positif baru. Jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh bagaimanapun kini melebihi 732,000 di seluruh dunia. Ya, betul tu. Dan pada awal pagi ini, menurut satu kajian memetik laporan daripada Daily Mail, coronavirus telah membunuh ramai individu pada dekad ini yang mana sepatutnya mereka meninggal dunia secara natural ataupun semula jadi. Bagi kaum lelaki yang meninggal dunia akibat pandemik itu, mereka kehilangan anggaran 13 tahun daripada hidup mereka. Manakala bagi wanita, mereka kehilangan 11 tahun daripada kehidupan mereka. Dan penyakit ini telah membuatkan lebih 100,000 orang dirawat di hospital di UK mempunyai kesan yang lebih besar daripada penyakit jantung itu sendiri. Naila. Ya. Dan kalau kita lihat ya, kajian ini yang dilaporkan Daily Mail dibuat oleh pihak Kesihatan Awam Scotland dan juga pakar dari Universiti Glasgow dan Edinburgh, dan menurut data daripada Statistik Nasional UK pula menunjukkan kebanyakan orang meninggal dunia di UK berumur antara 75 hingga 84 tahun. Dan pakar menyatakan mereka yang meninggal dunia ini sepatutnya dapat hidup lebih lama sekiranya mereka tidak dijangkiti COVID-19 itu. Itu satu kajian baru dan agak menarik. Kita akan bawakan laporan itu di astroawani.com. Tapi Hafizi, kita juga penting nak lihat kepada perkembangan COVID-19 dalam negara. Banyak perkembangan semalam kan Hafizi? Ya, betul tu. Kalau kita lihat semalam, kalau kita boleh mirrorkan di iPad ini, kita ada
pertambahan kes baru sudah semestinya, tapi kita ada juga berita yang duka cita iaitu angka kematian juga bertambah semalam. Dan dalam masa yang sama, jumlah jangkitan di seluruh Malaysia sekarang ini telah pun mencecah 5,603 kes, yang mana jumlah kes aktif ataupun masih dirawat sebanyak 1,966 dan jumlah yang sembuh mencapai 3,542. Manakala jumlah kematian sebanyak 95, pertambahan 2 kes baru. Dan semalam ada 90 kes sembuh. Kes baru 71. Sejak beberapa hari ini kita telah pun mempunyai kes baru kurang daripada kes yang telah pun sembuh. Dan ini kita kekal dalam angka 2 digit. Kalau boleh kita akan paparkan kepada anda. Nanti kita akan buat mungkin graf. Kalau kita lihat sebelum ni kes baru 100 lebih dan sebagainya, tapi dalam tempoh beberapa hari kita telah pun mencapai 2 digit dan yang penting 2 digit ini semakin berkurang, tapi nampaknya daripada 50 kalau tak salah saya kemarin lepas, sekarang ini 71, tapi apapun ini adalah satu statistik yang akan dipantau oleh KKM dari semasa ke semasa sama ada kita boleh pergi ke fasa-fasa seterusnya. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada satu lagi laporan Nailah, mungkin terdapat polis Perlis sebenarnya diisytiharkan sebagai kawasan pertama zon hijau Nailah. Ya, kalau kita lihat laporannya, Perlis diisytiharkan sebagai kawasan pertama zon hijau selepas tiada jangkitan baru dikesan melebihi 2 minggu. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, negeri-negeri utara termasuk Kedah, Pulau Pinang dan Perak juga dilihat mencatatkan penurunan kes dan Kementerian Kesihatan Malaysia akan memantau negeri-negeri itu untuk tempoh lebih 14 hari sebelum mengisytiharkan sebagai zon hijau. Kita dengarkan kenyataan Datuk Dr. Nur Hisham. Jadi sekarang ni negeri yang pertama yang dikenal pasti sebagai kawasan hijau ialah negeri Perlis, iaitu tak ada kes baru dikesan dalam tempoh lebih pada 2 minggu. Itu yang kita lihat pun sekarang ni negeri-negeri di utara, contohnya Kedah, Pulau Pinang dan Perak, kes pun dah berkurangan. Jadi kita kena lihat untuk tempoh 14 hari sebelum kita boleh katakan negeri itu ialah zon bebas ataupun zon hijau. Okey, dalam masa yang sama seperti yang anda lihat di paparan iPad ini, kalau boleh kawalan mirakan di iPad ini, kita lihat inilah keadaan semasa penyakit COVID-19 di Malaysia ini, keseluruhannya 5,603 kes. Saya nak terus kepada editor eksekutif Astro Awani Abdul Razak. Cik Razak, kalau kita lihat angka statistik ini, bagaimana perkembangan di Malaysia, bagaimana sebenarnya banyak kajian yang boleh kita jalankan di Malaysia ini, seperti saranan seorang doktor, kita mempunyai institusi perubatan dan yang pelbagai, swasta ataupun awam, kita perlu jarahkan segala kajian, segala dapatan supaya kita dapat membantu mungkin kembangkan lagi industri ataupun sektor perubatan dalam negara ini. Tapi saya lihat tak banyak sebenarnya kajian-kajian yang dibuat di Malaysia ini berbanding daripada negara-negara luar. Contohnya sebagai macam contoh perbandingan COVID-19 dengan penyakit-penyakit lain. Mungkin kita perlukan sedikit data, sedikit dapatan supaya kita boleh sajikan kepada rakyat Malaysia untuk kita fahami dan juga teliti dan belajar daripada COVID-19 ini, Cik Razak. Fizi, apa yang kita ada di Malaysia sekarang ni adalah satu institusi iaitu IMR. Siapa yang pergi ke HKL tu yang tepi Jalan Pahang tu kan, pernah pada satu masa atlet negara Dr. Mani Jagatesan sebagai mengetuai IMR di situ. Tapi apa yang perlu adalah di Malaysia ini mana-mana juga penyakit yang endemik kepada negara kita, itu yang perlu kita tumpukan perhatian disebabkan kita ada kluster-kluster penyakit-penyakit yang endemik. Buat masa ini, apa yang diperlukan adalah supaya IMR menumpukan perhatian terhadap usaha-usaha untuk mencari, mengenali virus corona ini dengan lebih dekat dengan kerjasama WHO. WHO ni under attack sekarang ya, dan juga menggembelengkan usaha dan tenaga dan juga dana yang begitu besar yang perlu digembelengkan untuk mempelajari tentang selok-belok apakah coronavirus ini untuk mencari vaksin dari perspektif
region ini. Sebab kalau kita tengok di region ini, ya, Vietnam bagaimana satu negara yang populationnya lebih 100 juta tetapi kes hanya 200 lebih dan kematian zero. Jadi bagaimana berbezanya apa yang berlaku di utara kita di Vietnam, walaupun berdekatan border dengan China begitu panjang sekali, dapat mencegah dari begitu terjebak dengan seriusnya coronavirus ini. Dan juga di selatan kita, Singapura, bagaimana satu masa dulu kita ingat memang baguslah cara kawalannya, tetapi nampak gaya disebabkan kurang peka terhadap nasib pekerja asing, sekarang kes meningkat. Jadi banyak yang boleh kita pelajari perkara-perkara, isu-isu yang endemik di region kita sendiri. Kita tak perlulah replicate apa yang dilakukan oleh mereka yang lebih kemampuan, lebih kewangan, lebih kepakaran. Kita hanya membantu dari segi memberi kerjasama dari segi mungkin resources atau patient, tetapi apa yang penting penyakit-penyakit yang endemik di sini kita mesti membina kepakaran untuk dikongsi dengan satu dunia. Ya, dan pastinya apa yang mendapat perhatian semalam pastinya adalah pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang selalunya kalau sehari sebelum Ramadan bermula kita pastinya akan menonton, menyaksikan pengumuman bulan Ramadan itu. Namun semalam sedikit berbeza, kita juga semua berada di depan televisyen untuk menyaksikan pengumuman Perdana Menteri kita. Apa agaknya konteks yang sangat berbeza untuk bulan Ramadan tahun ini kerana kita berada dalam pandemik COVID-19. Jadi kita nak dengarkan pengumuman Perdana Menteri mengenai pelanjutan PKP yang telah pun dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi sehinggalah 12 Mei 2020. Kita dengarkan kenyataan beliau. Baik, nampaknya ada sedikit masalah teknikal, kita tak dapat nak mainkan, tapi kalau anda nak dengar ada di astroawani.com. Nailah dah buat pengumuman tadi, okeylah. Itulah okey, tapi pengumuman apa pun yang pentingnya anda perlu ingat kenal tarikh ini 12 Mei sehingga itulah PKP, dan Perdana Menteri juga memberi tidak menolak kemungkinan bahawa kemungkinan akan dilanjutkan lagi, dan Ramadan Raya tahun ini untuk umat Islam kita akan melalui dalam tempoh yang sangat-sangat berbeza berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada normal baharu Ramadan. Penting untuk kita sebab kita tahu malam-malam macam Nailah ni dia suka main mercun dan sebagainya keluar. Tapi dalam masa yang sama kita nak solat tarawih dan sebagainya pada sebelah malam di surau ataupun masjid, kita pergi bersama rakan, bersama keluarga. Dalam masa yang sama juga kita selalu pergi makan pada sebelah maghrib di kedai-kedai makan dan sebagainya. Kesemua normal-normal kebiasaan yang kita lakukan sebelum-sebelum ini, tahun sebelum-sebelum ini nampaknya akan lain terlebih tahun ini. Jadi kita nak dengarkan apa Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Untuk memberikan normal baharu ini, apa benda dia? Kita semua hendaklah beribadat dalam Ramadan sebagaimana sedia kala kerana ia adalah usaha memelihara agama hifzuddin dan juga dalam maqasid syariah. Namun memelihara nyawa hifzun nafs juga adalah penting ketika ini. Akhirnya kita akan dapat satu jawapan. Matlamat hifzuddin takkan tercapai kecuali hifzun nafs. Sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, sejujurnya saya mahukan Ramadan yang terbaik untuk umat Islam di Malaysia. Saya bersyukur kerana anda semua dapat memahami dan bersama-sama kerajaan Malaysia untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Bayangkan tuan-tuan, apa yang kita dengar, Masjidil Haram yang kita tergiang-giang dengan solat tarawihnya, Masjidin Nabawi, bahkan di negara-negara Arab semuanya mengambil cara yang sama supaya sembahyanglah di rumah buat masa ini. Yakinlah Allah melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita doakan. Ya, itu dia daripada Dr. Zulkifli, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, mengenai normal baharu yang kita hadapi khususnya untuk umat Islam. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak pergi kepada pengumuman Perdana Menteri semalam, mungkin Nailah. Ya.
Dan kita nak lihat kepada pengumuman sedikit kelonggaran yang diberikan kepada rakyat. Katanya antaranya pelajar di kampus yang dibenarkan pulang selepas tidak dapat berbuat demikian pada peringkat awal dahulu. Itu yang diumumkan dan katanya juga proses untuk membawa pulang pelajar-pelajar ini sedang dirancang oleh kerajaan dengan nasihat Kementerian Kesihatan ini supaya tidak mewujudkan satu lambakan ataupun mass migration untuk semua pelajar yang ingin pulang ke rumah mereka supaya dapat mengekang penularan COVID-19 itu. Dan sebelum dibenarkan pulang juga, semua pelajar ini akan dipastikan benar-benar sihat dan tidak mempunyai gejala COVID-19. Dan kerajaan juga akan mempertimbangkan memberi kebenaran kepada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum PKP pertama dilaksanakan untuk pulang ke rumah. Ada cerita kita dengar antara mereka yang terperangkap tidak dapat nak pulang ke rumah masing-masing kerana pelaksanaan PKP ini, dan ini membabitkan kebenaran satu kali perjalanan bagi tujuan ini. Itu agak menarik. Kita akan lihat bagaimana agaknya langkah-langkah yang diambil untuk menjaga ataupun mengekang penularan COVID-19 ini apabila melibatkan jumlah yang besar untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Juga katanya adalah penting untuk pihak polis mengatur perjalanan supaya tidak berlaku kesesakan di jalan raya atau di hentian di lebuh raya. Kita bersama editor eksekutif Razak Cik yang kalau kita lihat di beberapa negara lain, di Jerman, di Amerika Syarikat, ada kelonggaran PKP mereka sendiri secara berperingkat ataupun memberi kuasa kepada beberapa negeri untuk menentukan bagaimana kelonggaran itu. Dan kita sudah pun mulakan perbincangan ini, kelonggaran buat pelajar, buat mereka ingin pulang ke kampung. Bagaimana Cik Razak melihat kepada kelonggaran berperingkat ini? Naila, apa yang kita tengok sekarang adalah exit strateginya. Ingat tak dulu satu masa dulu ada Brexit lah, soft landing, hard landing dan sebagainya. Perdana Menteri kita pun ada mengatakan tentang bagaimana exit strategi ini yang soft exit strategi supaya bila kita keluar itu dari MCO ni secara berkala, secara bukan mendadak. Sebab kalau mendadak nanti apa yang kita sudah menang selama ni, kita ini adalah perang kecil ya. Banyak perang kecil yang kita menang tetapi perang besar masih lagi COVID-19. Jadi kalau kita ada exit strategi yang soft landing, soft strategy, sikit-sikit berdikit-dikit sudah tentu kita dapat mengawal pergerakan dari kampus ke kampung, dari kampung ke kampus ataupun ke kedai untuk membeli belah. Tetapi apa yang penting yang kita tengok ya, kalau orang Jawa lah di Indonesia enggak ada mudik tahun ini, tapi kita di sini kalau orang Nogori tahun ni mantai pun dah terlopeh. Jadi itu satu normal baru yang terpaksa kita terima. Jadi saya tadi daripada yang kita dengar daripada Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, saya dapat bulan Ramadan baru satu hari saya dapat dua perkataan Arab yang saya dapat belajar hari ini, Hizfun Nas, Hizfun Din. Jadi kita patut dengar sebalik apa yang dikatakan, bagaimana kita perlu menjaga kehidupan itu untuk kita menjaga agama. Jadi fikir-fikirkanlah, itu nasihat supaya kita tidak begitu beria-ia benar nak menyambut Ramadan, nak menyambut hari raya 15 sampai hujung, sampai pertengahan bulan Mei nanti. Saya rasa bersabarlah 2 minggu saja lagi. Okey, dalam masa yang sama juga untuk mereka yang nak pulang ke kampung dan sebagainya, walaupun masih di peringkat kajian dan pengumuman itu dibuat oleh Perdana Menteri semalam, tapi anda perlu muat turun aplikasi My Gerak Malaysia dalam Play Store dan sebagainya, dan satu lagi aplikasi adalah My Sejahtera untuk kita lihat keadaan sekeliling kita, kawasan-kawasan sekeliling, sama ada kes COVID-19 yang masih aktif ataupun tidak. Itu dua aplikasi penting sekarang ini untuk kita muat turun dalam telefon pintar, sama-sama kita berwaspada dan mengikut arahan pihak berkuasa. Jangan serbu balai polis macam pada awal-awal pengumuman yang dibuat ketika tempoh PKP itu. Okey, dalam masa yang sama juga kerajaan sedang kaji untuk kaedah memulihkan ekonomi ataupun revive the economy secara bertahap. Kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia termasuk merangka pelan pemulihan ekonomi jangka pendek dan juga sederhana bagi memastikan aktiviti ekonomi dapat dibangkitkan semula dengan pantas selepas tempoh PKP ini berakhir. Jadi Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Keuangan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri rangka balik pelan pemulihan ekonomi jangka pendek dan jangka sederhana serta jangka panjang yang menyeluruh. Dan tumpuan ketika ini katanya untuk mengenal pasti langkah dan juga inisiatif yang akan merancakkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sederhana serta mendorong keyakinan rakyat untuk melabur dan juga pelabur untuk menjana semula ekonomi negara. Cik Razak, kalau kita lihat ekonomi, mungkin di mana perlunya kita fokus dahulu? Maksudnya dalam
keseluruhan pelan tu, langkah pertama kita fokus kepada ekonomi yang mana? Adakah kepada PKS kerana mereka merupakan tulang belakang ekonomi negara 98%? Hafiz, kalau kita tengok ramailah mereka, tiap-tiap stakeholder lah dalam ekonomi kita semua memerlukan penumpuan. Kalau kita tengok di Amerika semalam baru pagi ni diumumkan satu lagi stimulus measure. Bila di Amerika dia cerita dia bertriliun-triliun saja, bukan berbilion-bilion. Jadi apa yang penting adalah nombor satu, ekonomi itu perlu revival mereka yang di dalam bidang perniagaan, sebab tanpa perniagaan yang wujud, jadi kita nak gajikan siapa? Tetapi juga yang penting adalah mereka dari bidang kesihatan itu perlu dipertingkatkan juga. Jadi perlulah kita lihat bagaimana dalam jumlah yang begitu besar itu berapa peratus nak digunakan untuk revive ekonomi PKS, bisnes, dan berapa juga yang perlu digunakan untuk dibelanja kepada isu-isu kesihatan. Sebab kedua-duanya penting. Sekiranya population kita yang 30 juta lebih ini, kalaulah disebabkan masalah kesihatan itu berulang-ulang, jadi kita satu aset yang penting adalah rakyat kita sendiri, kesihatan rakyat kita sendiri. Jadi kedua-duanya ada pentingnya, tetapi bagaimana lebih berat sekarang disebabkan sudah akan masuk 3 bulan ya, ekonomi kita bukannya merosot, bukannya pendap, tetapi kosong. Jadi ini perlu hidupkan semula ekonomi itu dan ditengok selepas itu bagaimana kesihatan, bidang kesihatan dan juga pelajaran juga perlu mendapat attention supaya kita dapat beriringan bersama-sama, mana tahu 6 bulan, 1 tahun, 12 bulan kita akan mula kembali pulih. Okey, dalam masa yang sama juga semalam kita ada titah daripada Sultan Nazrin, iaitu Sultan Perak Sultan Nazrin Shah meminta para pemimpin mematuhi sepenuhnya perintah kawalan pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu dan menjadi teladan kepada rakyat. Baginda turut menyeru agar mereka yang berada pada peringkat kepimpinan mempamerkan baik contoh teladan kepada rakyat jelata dengan mematuhi sepenuhnya PKP. Titah yang dikeluarkan Sultan Nazrin ini saya pasti ada rentetannya daripada beberapa kes yang kita lihat tular dan juga menjadi bualan di media sosial itu. Tapi saya tak nak ulas banyak-banyak. Okey, dalam masa yang sama juga kita akan melihat kepada satu lagi perkara, iaitu mungkin Nailah ada ceritanya. Ya, ini kita nak lihat daripada aspek berbeza sikit, bercakap tentang coronavirus pandemik di seluruh dunia ini, di mana pastinya ini satu tempoh yang amat perik buat semua. Kita juga bawakan kisah-kisah anda di Realiti Rakyat dan ini bertemakan bagaimana ramai yang terjejas pendapatan mereka, sumber pendapatan, mata pencarian. Dan ini cerita oleh editor eksekutif Razak Cik sendiri yang ceritakan tentang virus corona menjejas pendapatan, dana kerajaan ditagih hartawan. Kalau kita lihat di seluruh dunia, berbagai pakej rangsangan ekonomi, pakej-pakej furlough pekerja, membantu pekerja di seluruh dunia yang diperkenalkan, dan ini ceritanya dari UK di mana beberapa usahawan bertaraf selebriti teruk dikutuk kerana bergantung kepada dana kerajaan untuk membayar gaji pekerja. Dan mungkin ini ada resemblance sedikit dengan cerita yang kita lihat, apa yang dikongsikan oleh netizen di media sosial. Dan kita nak dengarkan sendiri apa pandangan Cik Razak berhubung isu ini. Apa dia cerita dia, Cik Razak? Alah, coronavirus ni bukan menjejas rakyat biasa saja, Marhain, tetapi juga jutawan. Jadi jutawan ni berbeza sedikitlah pada mereka. T20 walaupun lah Cik Razak maksudnya. Apa pun berlaku, mereka tetap dalam bank tu masih ada bukan berjuta ya, beratus juta, ada bilion pun. Jadi mereka ini kalau di UK ya, saya tak nak sentuh di negara-negara lain sensitif, tetapi di UK, Richard Branson, kalau kita tengok Stella McCartney, Victoria Beckham, mereka ini yang Victor Beckham dengan McCartney itu mereka sendiri kalau dari ringgit lah berbilion juga harta mereka. Richard Branson kalau dari American dollars 4 bilion lebih American dollars hartanya sendiri. Tetapi mereka ini disebabkan furlough, perkataan FURLOUGH ini sekarang orang Melayu pun dah tahu apa itu furlough, terpaksa pekerja-pekerja mereka diberhentikan sementara untuk 3 bulan mungkin, 6 bulan mungkin, tetapi mereka mengharapkan dana kerajaan. Dana kerajaan ini digunakan untuk mereka yang memerlukan. Tetapi kalau jutawan ini, kalau mereka sendiri poket dia kiri dah penuh, kanan dah penuh, atas bawah semua penuh, mengapa perlu bantuan dari kerajaan? Mereka sepatutnya datang ke hadapan seperti Bill Gates,
100 juta American dollar. Kemudian kita tengok Bill Dorsey Amazon pun ada, tapi ada cerita kontroversinya sedikit, walaupun dijanjikan bilion tetapi beratus milion, tetapi yang masuk hanya sedikit saja. Jadi mereka yang yang poket penuh ni, cuba kita tengok sebab apa, sebelum berlakunya COVID ada Forbes mengeluarkan carta billionaire Malaysia. Di manakah mereka ini? Semua orang ada peranan untuk dimainkan, sama-samalah kita membantu berkongsi kekayaan dari negara ini. Ya, Cik Razak, pandai Cik Razak buat komentari, tak pakai contoh di negara kita lihat contoh di negara lain kan. Selamat Cik Razak buat komentari. Baik, banyak lagi perkongsiannya di astroawani.com dan jangan lupa saksikan segmen Realiti Rakyat bersama kami pada jam 8.30. Sekian saja pada jam 7.30 ini bersama saya Nailah Huda. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.